Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد, sambungan kita seterusnya ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu mewahyukan, yakni Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah bahawa ambillah daripada bukit buka itu sebagai rumah. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarangnya di atas bukit yang tinggi ataupun di atas pokok kayu. Wa mimma ya'rishun, dan apa yang dibina oleh manusia sebagai tempat untuk dijadikan sarang lebah. Thumma kuli min kulli thamarat, kemudian makanlah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada lebah melalui ilham yang diberikan kepada makhluk lebah ini, makanlah daripada setiap buah-buahan, maka ikutilah akan jalan-jalan Tuhan kamu dengan cara yang mudah.
Keluar daripada perutnya minuman yang bermacam warnanya. Ya, ini madu lebah ni ada pelbagai warna, ada yang jernih, ada yang tua sedikit, ada yang kuning, mungkin ada yang gelap. Sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk penyakit manusia. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum, dan Allah Ta'ala menciptakan kamu kemudian dia yang mematikan kamu. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, dan di antara kamu ada orang yang dikembalikan kepada tahap umur yang sangat lanjut, umur yang sangat tua. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui sesuatu setelah dia mengetahuinya. Atau dalam bahasa kita sebut nyanyuk, kembali menjadi nyanyuk. Dulu tahu, sekarang tak tahu apa-apa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi ada dua tajuk dalam ayat yang kita baca malam ini, berhubung dengan pertama tentang lebah dan madu lebah, dan yang kedua berhubung dengan penciptaan manusia yang sebahagian dimatikan awal dan ada yang dimatikan ketika usianya sangat tua. Wa auha rabbuka ila an-nahli, dan Tuhan kamu telah auha bermakna alhama, sama dengan auha dalam kisah di mana Allah Ta'ala mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Di awal surah Al-Qasas. Dan kami wahyukan, maksudnya kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusukan Musa ketika dia masih kecil. Kemudian apabila kamu merasa takut, wahai ibu Musa, apabila kamu merasa takut bahawa anak kamu akan ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun, maka lontarkan ia ke laut, iaitu letakkan dalam peti untuk dihanyutkan. Dalam ayat itu dinyatakan wa auhayna. Auhayna bermakna alhamna, kami telah ilhamkan. Ini dari segi uslub bahasa Arabnya begitu. Mungkin kalau kita terjemah dengan auha, wahyu, mungkin ada yang tidak faham, dia kata tak akan lebah juga menjadi rasul yang terima wahyu. Tak, bukan begitu. Wahyu di sini dalam bahasa Arab maksudnya ilham. Dan setiap orang di antara kita, semua manusia ni sebenarnya mendapat ilham. Yang Allah Ta'ala berikan ilham, sama ada ilham kepada yang baik atau yang buruk. Merujuk kepada ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa manusia dan penyempurnaannya maka Allah Ta'ala ilhamkan. Dalam ayat itu disebut ilham, alhamaha, diilhamkan kepada jiwa manusia jalan fujur dan jalan takwa, jalan keburukan dan jalan kejahatan. Dalam ayat lain disebut dengan auha, walaupun kalimah itu lain. Al-kalimatani al-mutaghayyiratani, dua kalimah yang berlainan, yang berbeza, tapi membawa kepada yadullu ala makna yang wahid, menunjukkan kepada makna yang satu atau makna yang sama. Itu menunjukkan keluasan bahasa Arab dari segi uslubnya. Walaupun ada kalanya auha, wahyu itu dipakai dengan maksud wahyu yang dalam konteks wahyu di mana Allah Ta'ala memberikan perkhabaran daripada langit untuk orang yang menjadi rasul, menjadi nabi. Wa auhayna inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq, dan seterusnya. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan sebelum ini kepada Nuh dan nabi-nabi yang selepasnya. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi yang itu wahyu dalam bentuk menyampaikan perintah yang khusus, merujuk kepada perkhabaran daripada alam gaib kepada Rasul dan Nabi. Ataupun auha di sini dengan maksud ilham. Bagaimana ilham itu berlaku kita tidak tahu. Cuma nisbah kepada kita sebagai seorang manusia yang kita mungkin mendapat ilham. Orang Arab kata biasanya huwa jalisun fi baitihi yastalhimu syai'an jadidan. Dia duduk di rumahnya kerana mencari ilham untuk sesuatu yang baru. Mungkin nak tulis cerpen ke, nak tulis novel. Istalhama yastalhimu, mencari ilham. Mungkin orang-orang yang berjiwa puitis, nak buat puisi, buat saja fikir bahasa apa nak guna, nak susun. Itu ilham.
Sebenarnya itu bukan milik kita, Allah Ta'ala yang bagi kepada kita, sehingga seseorang itu mendapat ilham, dia nampak jalan. Kadang-kadang kita tengok satu cerita dalam TV, filem ke, drama ke, cerita tu menarik. Rupanya dia punya adegan babak yang awal tu ada kaitan dengan di akhir cerita. Kita macam mana penulis cerita tu, skrip tu begitu bijak menyusun plot cerita. Antara satu adegan dengan berikutnya, sebab berkait watak ni. Sebenarnya itu ilham daripada Allah. Sekalipun yang dia buat itu perkara yang salah. Ilham tu tidak semestinya perkara yang baik, boleh jadi perkara yang salah juga dia mendapat ilham. Kalau lebah binatang yang tidak ada akal faham perintah daripada Allah untuk dia bina sarang di atas bukit atau pokok, maka lebih mudah untuk manusia memahami ilham yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dalam ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha, diilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia memilih mana yang baik, mana yang buruk. Pilihan itu ada pada manusia setelah diberi ilham, dan manusia mengetahuinya. Timbul persoalan, kadang-kadang seseorang bertanya dari sudut qada dan qadar. Saya sempat mengikuti tadi petang tadi siaran langsung convention. Kebetulan malam tadi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firanda di Masjid Cepok. Bila orang tanya petang tadi soalan berkaitan qada dan qadar. Soalan qada dan qadar, kalau seseorang yang lahir dalam keluarga yang kafir, membesarkan anak kafir, akhirnya mati kafir, lepas itu dimasukkan neraka, maka orang mempersoalkan di manakah letaknya keadilan Allah, padahal dia bukan diminta untuk dilahirkan anak kafir. Itu persoalan itu melibatkan persoalan qada dan qadar, dan cuba diringkaskan oleh Ustaz Firanda untuk tidak masuk pada perbahasan yang lebih rumit, bahawa kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang menjadi kerja Allah, kerana Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak disoal, ditanya apa yang dilakukan, bahkan kita yang disoal. Tetapi sebenarnya jawapan bagi soalan itu ialah kembali kepada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Walaupun seorang manusia itu lahir dalam keluarga yang kafir, membesar dalam suasana yang tidak Islamik, akhirnya dia mati kerana kafir, sepanjang tempoh hayatnya setelah dia akil dan dia baligh, sebenarnya dia telah mendapat ilham untuk dia melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau dia terus kekal dengan cara yang salah, maka dia yang bersalah. Dia tidak yang bersalah. Apatah lagi agama itu sudah sampai kepadanya, risalah agama sudah sampai dan dia sudah tahu, tetapi dia masih memilih untuk mengambil jalan yang salah, maka dia dikira bersalah. Sebab semua manusia telah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah suatu ibtila, suatu ujian untuk kita. Baik, kembali kepada kisah lebah. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada lebah untuk menjadikan di bukit-bukit itu sebagai buyutan. Bukit merujuk kepada tempat yang murtafa'at, tempat yang tinggi. Mungkinlah ini satu hikmah kenapa seseorang berkata kalau madu gapo hak tinggi itu madu pokok tualang. Pokok tualang. Hamba pun tak pernah tengok lagi, tengok dalam gambar memang tinggi sungguh lah. Memang kalau nak naik tu memang orang yang berani ambil risiko. Kalau jatuh memang 90% dia kini mati, sebab memang tinggi sungguh pokok tu. Madu tualang. Kita kata kenapa lebah tu buat madu di tempat yang tinggi, sedangkan sarang lebah tu tinggi, sedangkan madu lebah tu kegunaan untuk manusia. Kerana Allah Ta'ala sendiri yang mengilhamkan kepada lebah untuk mengambil tempat yang tinggi seperti bukit untuk dijadikan buyutan, rumah. Ini sarang, termasuklah asyajar, pokok kayu. Pokok kayu wallahu alam boleh jadi ada pokok yang tinggi, ada pokok yang rendah, dan ada juga rumah-rumah yang manusia bina untuk lebah. Sarang ini kawasan mungkin yang ada tempat tempat pemeliharaan lebah secara komersial untuk diambil madunya. Maknanya lebah ini bekerja atas perintah daripada Allah. Atas perintah daripada Allah. Untuk siapa? Untuk kita lah. Sebab kita yang nak guna madu lebah.
Kemudian makanlah, thumma kuli, makanlah daripada setiap buah-buahan, dan laluilah jalan-jalan Tuhan kamu dengan cara yang mudah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada lebah untuk mengambil buah-buahan daripada setiap jenis buah. Tidak satu tapi pelbagai jenis buah, yang akhirnya membawa kepada warna madu lebah juga bermacam-macam. Rujuk dalam ayat 29 29-28 surah Fatir. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala dialah yang menurunkan air daripada langit, air hujan, maka kami keluarkan dengan sebab air hujan itu buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Apabila lebah mengambil manisan buah yang bermacam-macam warnanya, membawa kepada hasil madu lebah juga tidak sama warnanya. Ayat dalam surah Fatir menyatakan kepelbagaian dari sudut warna bagi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Warna itu berbeza bukan sahaja pada madu lebah, juga pada buah-buahan. Thamaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Termasuklah bukit bukau yang terdapat padanya jalur-jalur yang putih, ada yang berwarna kemerahan yang bermacam-macam warnanya, dan ada yang warna hitam legam. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan di kalangan manusia termasuk binatang-binatang yang melata di atas muka bumi dan binatang-binatang ternakan juga berbeza warnanya. Jadi persoalan warna yang pelbagai itu bukan sahaja pada madu lebah, tetapi juga kepada banyak makhluk-makhluk yang lain. Manusia, binatang yang melata atas muka bumi, binatang ternakan, buah-buahan, bukit bukau. Maka datanglah peringatan daripada Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahawasanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya adalah ulama. Ini orang yang berilmu. Orang yang belum termasuklah orang yang memahami bahawasanya kepelbagaian ini adalah tanda kekuasaan Allah. Termasuk kepelbagaian dari sudut warna. Allah Ta'ala tidak menciptakan alam ini dan makhluknya dengan satu warna, tetapi dengan pelbagai warna. Keluar daripada perutnya, perut lebah itu, syarabun, minuman yang bermacam-macam warnanya, yang menjadi syifa'ul linnas, sebagai penyembuh bagi manusia. Ada warnanya warna putih, ada warna kuning, abyad, asfar, ahmar, ada berwarna merah, yang menjadi syifa menjadi penyembuh yang memberi manfaat bagi kebanyakan penyakit manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisyifa'aini." Hendaklah kamu menggunakan dua penyembuh. Dua penyembuh itu al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Adapun Quran itu merujuk kepada ayat dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan daripada Al-Quran apa yang menjadi syifa, penyembuh bagi manusia, dan juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman, sama ada untuk penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. Maka madu lebah adalah suatu alternatif yang lain untuk manusia gunakan sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi penyakit mereka. Jadi Allah Ta'ala memberikan sifat kepada madu lebah ini dengan tiga sifat. Pertamanya, kaunuhu syaraban, keadaannya sebagai suatu minuman, sama ada an yushraba wahdah, bahawa diminum ia sahaja, atau dijadikan ia suatu minuman di samping minuman yang lain. Sama ada kita mengambil madu lebah sahaja, ataupun kita mungkin boleh combine dengan apa-apa makanan yang lain. Yang kedua,
ia keadaannya bersifat mukhtaliful anwa, mukhtaliful alwan, berlainan warnanya, sama ada merah, putih, kuning. Biasa yang kita jumpa biasa warna yang kuning, warna jernih, warna yang agak gelap sedikit, warna yang coklat sedikit. Ataupun yang ketiga, keadaannya sebagai suatu sebab lisyifa, untuk menyembuh akan kebanyakan penyakit manusia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna akhi istatlaqa batnuhu." Sesungguhnya saudaraku ini mengidap kesakitan, mengadu akan sakit pada perutnya. Lalu kata Nabi, "Isqihi asalan." Berilah minum kepadanya dengan madu. Cuma tak dinyatakan sukatan minum satu sudu ke, minum satu gelas ke, itu tak disebutlah. Itu berdasarkan kepada uruf. Fadhahaba, maka pergilah lelaki itu, fasaqahu asalan, lalu diberi minum kepada saudaranya itu madu lebah. Kemudian dia datang kembali dan berberitahu, "Ya Rasulullah, saqaituhu asalan." Saya dah beri minum kepadanya madu, ini madu lebah, tetapi tidaklah menambahkan apa-apa kecuali bertambah sakit. Sakitnya belum hilang. Kemudian dia jawab, "Pergilah dan berilah minum." Untuk kali yang kedua. Kemudian dia pergi dan sekali lagi dia memberi minum kepada saudaranya itu dengan madu lebah. Kemudian datang lagi orang yang sama, datang, dia kata, "Ya Rasulullah, ma zadahu illa istitlaqan." Tidaklah yang menambahkan apa-apa setelah kali kedua dia ambil madu, kecuali bertambah sakit perutnya. Lalu Nabi memberitahu, "Sadaqallah, telah benarlah Allah." Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu bahawasanya madu lebah itu adalah syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Bagaimana kamu telah memberi minum kepadanya 2 kali tetapi sakitnya belum hilang. Sebaliknya, wa kadzaba batnu akhika, yang berdusta adalah perut saudara kamu itu. Allah menyatakan perkara yang benar dalam Quran, tetapi perut itu yang tidak benar. Pergilah dan berilah minum kepadanya madu. Setelah pergi kali ketiga, fabari'a, sembuhlah ia. Sebab tu kita biasa dengar sesuatu, apabila kita sakit, kita mengambil sesuatu, apa dia, bahan, sama ada, tak kira lah obat sebetar ke, obat tradisional ke, biasanya kita diberitahu peringkat awal kita akan mengalami mungkin ada sakit sikit, mungkin sistem badan kita ni akan berlawan dengan obat atau benda tu, untuk peringkat awal. Kemudian peringkat yang kedua, yang ketiga, mungkin barulah datang usul penyembuhan. Kita tidak boleh anggap bahawa sekali kita guna maka terus kita akan sembuh dengan baik. Maka kita akan diuji dengan sedikit kesakitan, barulah melalui proses yang kedua sembuh. Ini biasa kita dengar dan merasakan kepada pengalaman. Dalam hadis riwayat Bukhari juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, "Asy-syifa'u fi thalatha." Penyembuhan itu berlaku dalam 3 perkara. Yaitu fi syartati mihjam atau syarbati asal atau kayyatin binarin, wa anha ummati 'anil kayy. Yang pertama, sama ada menggunakan kaedah berbekam. Semua kita tahu berbekam, iaitu mengeluarkan darah yang kotor, darah penyakit. Berbekam, kalau dalam kitab Jawi lama, berbekam, kami baca dengan birabbikum. Habis berbekam baca dengan birabbikum. Keliru antara Arab dengan Jawi. Itu kadang-kadang masalah berlaku pada generasi baru, yang kalau baca kita Jawi lama, yang mungkin ejaan dia tidak sebelum zaman Zakba, ada pernah diberitahu kepada saya perkataan 7 lapis, apa dia, 7 lapis bumi, macam itulah. Tapi dia ejanya 7 tu tajimha, jadi ada yang baca dengan tijah. Apa dia, wallah a'lam, aku tak pasti dia. Jadi bumi bawa mim, bom, jadi tijah lepas bom. Dia nak ceritanya 7 lapis bumi.
Baik, kembali kepada hadis ini. Ada 3 perkara Nabi sebut berhubung dengan syifa, rawatan. Pertamanya berbekam, yang kedua minum madu, dan yang ketiga menggunakan rawatan besi dengan api, besi panas. Tetapi aku melarang umatku menggunakan al-kayy, kaedah besi ini. Jadi walaupun kaedah itu pernah digunakan sebelum itu, tetapi yang dibenarkan dua berbekam dengan minum madu. Di kalangan para doktor yang moden, ada yang menyebut bahawasanya bahan-bahan kimia yang terdapat dalam madu ialah di antara 25 ila 40 glukos. Kadar glukosnya sebanyak antara 25 hingga 40%, dan ada bahan-bahan yang lain yang terdapat di dalamnya. Mungkin sebahagiannya saya boleh baca di sini. Maklumat ni mungkin betul, mungkin tidak, sebab kita tidak buat eksperimen. Mungkin berdasarkan pengalaman orang yang telah membuat uji kaji. Di antara khasiat ataupun kelebihan madu lebah, menjadikan rambut dan mata lebih sihat dan bersinar. Wallahu alam, saya pun dah lama ambil madu tapi masih lagi pakai spek mata lagi. Tak hilang lagi rambut jauh. Membantu penglihatan supaya lebih terang dan jelas. Mempercepatkan proses penyembuhan kecederaan kulit bagi kulit yang mengalami luka sebagainya. Menjadikan kulit lebih sihat, halus dan kelihatan lebih muda. Sistem penghadaman, madu lebah menguatkan sistem penghadaman dan daya tahan terhadap keracunan makanan. Memudahkan pergerakan usus semasa membuang air. Mungkin orang ada masalah sembelit, boleh ambil madu lebah. Nak tahu betul atau tidak, acu cuba terateh. Kena acu cuba terai dan test. Guna sendiri. Sistem pernafasan dan kerongkong, mujarab untuk melegakan batuk yang berpanjangan. Mungkin tidak, mungkin ya. Sebab ini berdasarkan kepada pengalaman. Apa yang dicerita ni adalah berdasarkan kepada pengalaman dan uji kaji. Kalau diminta nas Quran dan hadis, itu perinciannya mungkin tidak ada nas Quran dan hadis, hanya menyatakan secara umum syifa, sembuh penyakit yang macam mana, berapa tempoh lama, itu tidak dinyatakan. Boleh menguatkan badan wanita yang mengandung, tidak seperti setengah ubat-ubatan yang tidak boleh diambil ketika mengandung. Tetapi madu lebah adalah makanan tenaga semula jadi, sesuai untuk ibu mengandung. Juga sebagai sumber gula alternatif yang semula jadi untuk pesakit buah pinggang dan kencing manis. Wallahu alam, ni saya kena tanya doktor, jangan tanya saya tak tahu bahagian ni. Mungkin pihak doktor telah ada buat eksperimen untuk penggunaan madu berterusan boleh mengawal kandungan gula dalam darah, mengembalikan tenaga selepas kedatangan haid atau selepas cirit-birit yang berterusan, dan akhir sekali memberi tenaga sepanjang hari dan mengurangkan pengambilan lemak. Di antara contoh madu yang disebut seperti madu tualang, yang pokok tualang, madu ratu, royal jelly, propolis. Propolis ni dapat idea lebah. Madu maduka, mungkin ada satu kita sebut sekarang ni, sahunya madu kelulut. Madu kelulut. Ala kulli hal, perkara ini telah disebut dalam Quran dan telah dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai suatu imtinan, qur'an daripada Allah untuk kita syukuri, sebagai suatu nikmat untuk kita. Baik. Syifa'ul linnas, sebagai penyembuh bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Menjadi suatu dalalah yang wadihah, tanda bukti yang jelas tentang kewujudan Allah, kekuasaannya bagi kaum yang berfikir tentang fi ajibi sun'illahi wa khalqihi, betapa ajaib dan mengagumkan ciptaan Allah, segala apa yang dia sediakan untuk kita di alam ini. Lebah itu mendapat ilham untuk berbuat begitu sebab madu yang keluar daripada perut lebah itu bukan untuk kita. Bukan untuk dia, tapi untuk kita.
bukan untuk yang lain. Saya tidak tahu bahawa mungkin ada binatang lain yang diberi minum madu. Mungkin kalau kucing kita sakit, mungkin tidak sesuai untuk diberikan madu kepadanya. Mungkin kalau ada binatang lain yang sakit, kambing ke sakit, apa saja kita beri madu, kita sesuai. Sebab syifa itu dinyatakan dalam Quran syifa'ul linnas, tidak syifa'ul lil alamin atau syifa' lil makhlukin, tapi linnas. Maknanya hukum penyembuhan yang ada pada madu lebah khusus untuk manusia. Khusus untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di atas muka bumi, semuanya untuk kamu wahai manusia. Baik, kita pergi kepada tajuk yang kedua untuk ayat malam ini. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kamu, kemudian dialah yang telah mematikan kamu. Ada di antara kamu orang yang dikembalikan kepada umur yang sangat lanjut. Arzal itu isim tafdhil daripada kalimah razilah yang rendah, yang hina. Umur yang sangat hina kepada keadaan yang sangat tua, sehingga kamu berada dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu yang dahulunya kamu mengetahuinya. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita, adalah kita, lahirlah kita ke dunia, kemudian kita akan dimatikan. Wallahu khalaqakum, dimulakan dengan waw. Waw itu boleh jadi waw istinaf sebagai permulaan suatu jumlah yang baru, atau waw itu boleh jadi waw ataf, selain daripada madu lebah sebagai tanda kekuasaan Allah, juga kekuasaan Allah yang menciptakan kamu wahai manusia. Tetapi antara tempoh Allah Ta'ala menciptakan manusia sehingga manusia dimatikan, terdapat suatu tempoh yang lama. Ada orang yang hidup 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun, boleh jadi ada 60, 70, 100. Tapi ghalibnya biasanya antara 60 hingga 70 lah, berdasarkan hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Kenapakah di situ disebut dengan thumma? Wallahu khalaqakum thumma. Dan Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Dalam bahasa Arab, kalimah thumma menyatakan litarahi, tidak lil fauri. Perkara yang berlaku untuk tempoh yang jaraknya lama, tidak serta-merta. Maknanya ada senggang masa yang panjang antara manusia itu hidup sehinggalah manusia dimatikan. Tetapi ada manusia yang mungkin umurnya sangat panjang. Asal penciptaan kita, Allah Ta'ala ciptakan kita daripada tanah, bermula dengan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia jadikan nasal, yakni keturunan manusia daripada saripati air yang hina. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Tidakkah kami ciptakan kamu wahai manusia daripada air yang hina, merujuk kepada air benih, air mani yang asalnya daripada makanan manusia. Asal daripada makanan. Allah Ta'ala ciptakan binatang begitu juga yang makan minum daripada air benih. Lain sifat kejadian pada malaikat, sebab malaikat tidak makan dan minum. Maka tidak timbul soal ia diciptakan daripada air, sebab malaikat diciptakan daripada cahaya. Cuma yang agak lain sedikit, jin, makhluk jin diciptakan daripada api, tetapi dia juga melalui proses makan dan minum. Dan kita tidak perlu bertanya bagaimana jin dan syaitan itu makan. Nabi SAW melarang kita daripada makan menggunakan tangan kanan. La ta'kul, janganlah kamu makan dengan bishimal, dengan tangan kiri. Makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Kerana syaitan dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Larangan menggunakan tangan kiri sebab menyamai perbuatan syaitan. Rupanya syaitan juga makan. Kita pun tertanya-tanya macam mana syaitan makan sedangkan ia tidak daripada api. Itu wallahu alam, tidak ada. Sebab ini melibatkan alam gaib.
Alam makhluk yang kita tidak melihatnya. Mereka melihat kita tetapi kita tidak melihat mereka. Tapi yang pentingnya mereka juga makan dan minum, dan mereka itu diciptakan daripada api. Adapun manusia yang sifatnya adalah makhluk yang mempunyai sifat fizikal, ada jasad yang kasar, ada roh dalaman. Pada manusia memerlukan kepada makan dan minum. Maka Allah Ta'ala menjadikan sifat makan dan minum itulah menjadikan adanya keinginan kepada manusia, iaitu syahwatul batni wa syahwatul farji. Keinginan pada perut nak makan dan minum, dan keinginan pada anggota kelamin, menyebabkan manusia boleh berkembang dan membiak. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Apabila manusia hidup, setelah diciptakan, kemudian manusia itu dimatikan. Ini satu perkara yang kita tidak boleh nafikan, bahawa setiap yang hidup akan mati. Dialah Allah yang huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala dialah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah yang mengeluarkan benda yang hidup daripada yang mati, benda yang mati daripada benda yang hidup. Asalnya tanah itu adalah mati. Asal tanah itu mati. Tapi apabila Allah Ta'ala ciptakan Adam dan tiup-tiup roh, maka jadilah ia satu makhluk yang hidup. Maka begitu juga benih manusia, sekiranya tidak berlaku persenyawaan, maka dia akan mati begitu sahaja. Tetapi dengan izin Allah, apabila dia menghendaki hidupnya suatu makhluk, maka hiduplah ia. Kemudian dia akan melalui proses yang lain, iaitu proses kematian. Walaupun disebut di sini dua sahaja, wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Kita melalui dua proses kematian dan dua proses kehidupan. Dalam surah Ghafir, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan duhan orang-orang kafir yang menyesal kerana akhirnya mereka dimasukkan dalam neraka. Lalu mereka berkata, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan Engkau menghidupkan kami juga dua kali. Maka kami mengiktiraf, mengakui akan dosa kami. Adakah terdapat jalan untuk keluar daripada neraka ini? Mereka mengakui, Rabbana amattana thnataini, Engkau telah mematikan kami dua kali. Maksud mati dua kali, sebelum kita diciptakan, kita dikira mati sebab tak ada, tidak wujud. Maksud tidak wujud secara jasad, walaupun roh itu sudah wujud, kerana Allah Ta'ala menciptakan roh manusia seawal diciptakan Nabi Adam itu di alam zar. Di alam zar Allah Ta'ala ciptakan roh manusia. Roh sudah wujud, tetapi kehidupan belum wujud, sebab belum ada jasad yang lahir ke bumi. Kemudian kita hidup di dunia, kemudian kita mati dan kita akan berada di alam barzakh. Kemudian kita akan hidup sekali lagi di alam akhirat. Jadi dua kali mati dan dua kali hidup. Selama hidup di dunia, ayat ni boleh tuan-tuan rujuk, dan satu lagi dalam surah Al-Hajj, dalam di awal surah Al-Hajj, wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah Ta'ala menetapkan kedudukan benih manusia itu dalam rahim ibu yang mengandung hinggalah tempoh yang tertentu. Kemudian dikeluarkan kandungan itu sebagai tiflan, seorang anak yang kecil, sehinggalah akhirnya ianya meningkat dewasa sampai kepada umur yang sangat tua. Litablu ashuddakum wa minkum man yutawaffa, ada di antara kamu yang dimatikan sebelum umur meningkat dewasa. Maksudnya mati ketika masih muda. Mungkin umur dah 7 tahun, 8 tahun meninggal, umur belah-belah tahun meninggal. Dan ada di antara kamu yang
yuraddu ila arzalil umur, dikembalikan kepada umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui sesuatu setelah dia mengetahuinya. Kalau diperhatikan perbezaannya, dalam surah Al-Hajj ada min, dalam surah An-Nahl tidak ada min. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, itu surah An-Nahl. Dari surah Al-Hajj, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Itu uslub, uslub dari gaya bahasa Al-Quran. Ada manusia yang dilanjutkan usianya mungkin sudah 70 tahun, 80 tahun, dan dia akan mulai proses kenyanyukan. Sehingga berkata seorang tokoh tabi'in, Imam Qatadah atau Imam Mujahid, ada menyebut sesiapa yang sentiasa membaca Quran dan bersama dengan Quran, maka dia tidak akan mengalami penyakit nyanyuk. Penyakit yang disebut al-jahlu ba'dal ilmi, tak tahu selepas tahu. Maknanya lupa ingatan, sebab sel-sel otak kita ni, sel-sel neuron dalam otak kita aktif sebab dia berhubung melalui synapse. Otak kita ni sama je, walaupun masing-masing mempunyai saiz besarnya sama. Bukan, kepintaran seseorang bukan bergantung kepada bilangan sel neuron yang ada dalam otak, tetapi bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia boleh berhubung melalui suatu jejalu. Kalau kita macam saluran wayar api, ada synapse, sebab dia ada getaran elektrik dalam otak kita. Supaya apabila kita tidak gunakan untuk proses belajar, menambahkan ilmu, menghafal, memoris, cuba memorize untuk ingat, hafal hadis, maka sel itu akan mati. Bila mati-mati, sebahagian itu kita akan lupa. Buktinya kalau kita jumpa balik, buat mungkin lepas gaya kita buat program reunion, cuba balik dengan rakan-rakan lama, setengah tu ingat lagi nama ni, tapi tengok muka tak cek. Sebab muka hak dulu, hak 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tidak sama dengan muka yang sekarang. Sebab muka hak dulu tu dah hilang dalam simpanan memori dalam otak kita, tak ada. Sebab tu kita kena faham dari sudut bagaimana ia berfungsi. Sebab tu kata Imam Qatadah bahawasanya orang yang bersama dengan Quran, sel otak dia akan terus hidup, dan kemungkinan menghadapi masalah kenyanyukan itu sangat tipis. Dia tidak akan nyanyuk, tidak akan nyanyuk, mana dia masih ingat. Kita boleh melihat di kalangan sahabat orang yang sangat tua seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik umur dia hampir 110 tahun. Dalam riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad tentang umur yang panjang, Anas bin Malik menyatakan, aku malu kepada rakan-rakanku, sahabat-sahabatku, sebab sebahagian mereka sudah meninggal dunia, tetapi aku masih hidup dalam keadaan umur yang sebegini, mempunyai anak cucu yang begitu ramai. Sebab Nabi pernah mendoakan untuknya. Apa dia doa Nabi? Allahumma akthir malahu wa Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya. Jadi berkat daripada doa Nabi untuk Anas, umur dia panjang. Di antara sahabat yang panjang umurnya. Inna Allah alimun qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha berkuasa, mengetahui semua keadaan, termasuk mengetahui keadaan manusia yang sebegini sifatnya. Jadi kita ni kalau bahasa Kelantan kata tak senelai lah, tak sana tunjuk nelai hebat, sebab bijak setara mana, pandai setara mana, sampai satu masa Allah Ta'ala boleh tarik kembali kepintaran kita, kepandaian kita. Kalau dia kehendaki berlaku begitu, sehingga dia lupa sebahagiannya. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah para ulama, di antara ulama hadis yang kontroversi, seperti Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, sehingga para ulama terkemudian mengatakan tidak boleh berhujjah dengan hadis dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, sebab dia menyusun hadis itu ketika umurnya sangat tua, sebab faktor usia. Sehingga dia tertukar antara hadis yang begini dengan begini, antara kesahihan ataupun tidak. Dan sebahagian hadis itu diambil daripada Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabarani.
Sebab Al-Hakim dalam kurun yang kelima, dia meninggal awal kurun yang kelima. Tapi salah satu punca kenapa banyak berlaku kesilapan dalam penyusunan hadis, sebab ketika disusun umurnya sangat tua. Itu faktor. Maka di antara ulama terkemudian yang tahqiq balik hadis dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim ialah Al-Imam Al-Zahabi. Imam Zahabi ini kurun ke-8. Imam Al-Hakim ini meninggal pada awal kurun ke-5. Tapi atas faktor usia. Atas faktor usia. Sebab tu kita perlu menaruh sangkaan baik kalau kita mendengar, mungkin kita membaca sesengah pendapat ulama. Kita di hak peringkat awal masa dia ngaji gini dia tulis. Hak peringkat begini-begini, banyak berlaku tanakut. Kita akan perhati banyak berlaku percanggahan pendapat. Mungkin di antara faktornya adalah salah satunya faktor usia. Peringkat dia belajar ni mungkin dia masih muda. Peringkat berikutnya dia sudah menikah lebih tua. Mungkin ada beberapa banyak perkara yang mungkin dia terlupa, mungkin dia tertukar. Sebab kita ketahui bahawa manusia ini ada sifat kelemahan. Ada sifat kelemahan. Dan ini kita perlu akur dan kita perlu akui. Kita tidak perlu merasa malu, merasa hina. Sebab bila umur kita meningkat, di antara tandanya gigi luruh tak ada, gapo dia mata kau tak nampak, telinga tak berapa dengar, rambut pula dah putih berubah habis dah. Setengah orang tu bimbang pula rambut berubah, takut nampak cepat tua. Biarlah tak apa. Sebab uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat kan. Nabi sebut uban itu adalah nurul muslim. Allah Ta'ala ciptakan kita asal daripada lemah. Wallahu khalaqakum min dha'f. Allah Ta'ala menciptakan kamu daripada lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian daripada lemah menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian daripada kuat kembali menjadi lemah dan beruban. Kalau umur kita mungkin dah meningkat 70, 80, nak tengok sport orang muda umur 30, tak boleh lah. Kita kena terima hakikat. Kalau nak muda, bersabarlah. Kita dalam syurga nanti umur kita antara 30-33. Ahli syurga semuanya muda sebaya, sekitar umur antara 30-33. Walaupun satu keluarga, bapa, datuk, cucu, anak, umurnya adalah sebaya. Mungkin ada cara lain yang mereka boleh kenal satu sama lain, siapa yang lebih senior, siapa lebih junior. Tapi faktor ketuaan tidak ada dalam syurga. Sebab kita menjadi tua kerana faktor masa. Akibat pergerakan masa, maka kita mengalami proses penuaan. Terkuat ada ngepeng itu, gunalah produk ini untuk pencerahan kulit, sebab ia untuk antioksidan lah, apalah macam-macam. Buatlah ke mana sampai masa kita tak boleh mengelak daripadanya. No. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.